A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan limpah kurnia dan belas ihsannya diberikan kesempatan untuk kita berada dalam tempat yang baik, dalam suasana agama, di samping orang-orang yang baik, dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah taala. Tuan-tuan, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita diberikan peluang sekali lagi pada hari ini untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan kewajipan yang dituntut ke atas kita, iaitu tuntutan solat Jumaat. Dan kita juga bersyukur diberikan peluang pada hari ini berada di bulan yang penuh dengan barakah, bulan keberkatan, disebut dengan bulan Sya'ban. Dan sekarang kita berada di awakhir Sya'ban, yakni kita berada di penghujung ataupun akhir-akhir daripada bulan Sya'ban, sebelum kita memasuki satu bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang istimewa umat Nabi Muhammad SAW, bulan yang mana menjadi satu harapan buat seluruh umat Islam yang mencintai dan mencari Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan al-Mubarak al-Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada macam mana kita tunggu Ramadan. Penantian kepada bulan Ramadan ini adalah penantian yang dinanti-nantikan oleh ramai pihak. Dinanti-nantikan oleh umat Islam. Tak kira siapa. Ramai orang suka dengan bulan Ramadan, suka dengan puasa, ditunggu bulan puasa. Tetapi yang dikatakan dia menanti bulan Ramadan itu atas niat dia dan atas macam mana dia pandang Ramadan tersebut. Ada orang menanti Ramadan sebab seronok bulan ibadah. Sebab itu disebutkan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul ibadah. Iaitu selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan ibadah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan yang berbahagia. Sebab bulan itu jadi bahagia, sebab bulan itu bulan dapat meningkatkan amalan, bulan yang kita tingkatkan ibadah, bulan yang kita bersungguh-sungguh buat amal, bulan yang kita sungguh-sungguh buat kebaikan. Jadi ada orang menanti-nanti Ramadan dengan asbab. Ada orang menanti Ramadan dengan asbab menantikan apa? Menantikan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dia menanti-nanti Ramadan, ditunggu Ramadan juga, dia seronok dengan kehadiran Ramadan, tapi bukan dengan atas dasar yang disebutkan tadi.
iaitu dengan seronoknya Ramadan tu dapat tingkatkan amalan dan sebagainya, tetapi dia lebih kepada apa? Menanti-nanti Ramadan dengan asbab keduniaan, maka dia dapatlah seperti mana yang dia nak, tapi pahala dia tak dapat. Contoh, kalau dia orang berniaga, dia menanti-nanti Ramadan, tak sabar sebab dapat bulan Ramadan ni dapat kumpul duit, boleh berniaga. Ni contoh, kita tak tuduh orang berniaga macam tu, tapi kita katakan contoh perkara yang patut dielakkan. Oh, seronok bulan Ramadan, ditunggu sangat-sangat. Aku dah lama tunggu. Kenapa? Bulan Ramadan aku boleh berniaga bazar, orang dapat beli. Bulan Ramadan ni boleh berniaga kuih raya. Contohnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi niat ni dah salah, bergantung pada diri masing-masing. Jadi seseorang yang menanti Ramadan dengan asbab macam tu, dengan perkara yang saya sebutkan di awal tadi, maka berbahagialah bila mana dia menanti Ramadan dengan kerana menantikan ganjaran daripada Allah, maka dia akan dapat ganjaran tersebut insya-Allah. Ganjaran yang Allah bagi pada bulan Ramadan bukan biasa-biasa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Banyak hadis, kalau nak disebutkan suatu persatu nescaya takkan cukup waktu kita. Kerana apa? Terlalu banyak hadis yang Nabi SAW sampaikan, yang Nabi SAW sabdakan tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Akan tetapi satu hadis yang saya akan sebutkan pada hari ini, yang tuan-tuan semua dah biasa dengar, dah biasa tahu, cuma kita sebut sekali lagi untuk ingatkan akan kelebihan Ramadan yang tidak dapat pada umat-umat yang terdahulu, seperti mana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa, atau dalam arti yang lain, riwayat lain, siapa yang mendirikan puasa, maksudnya menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadat dan berpuasa dengan bersungguh-sungguh, yakni dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan semua dosa-dosa dia telah lepas. Ini subhanallah, ganjaran, peluang yang Allah bagi ni bukan biasa-biasa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Diampunkan dosa-dosanya. Tapi ada tak yang tak diampunkan? Ada. Bukan tak ada. Nabi sebut juga dalam hadis kenapa orang tu tak diampunkan. Orang yang mana Nabi sebutkan orang yang mendapat kecelakaan ini adalah mereka yang melalui bulan Ramadan tapi tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut orang ini telah mendapat kecelakaan. Mendapat celakanya kenapa? Kerana dia ni jumpa Ramadan, dia melalui Ramadan tapi tak diampunkan. Pelik. Ni orang yang pelik. Macam mana pula orang tu, satu orang, contoh misalnya Sayyidina Muhammad, kita katakanlah satu peluang diberikan kepada dia, dia hanya perlu buat apa? Dia hanya perlu, orang kata kerja dia senang saja. Kerja dia pergi pagi, dia ride, balik malam dia ride. Dia tak buat kerja apa, dia cuma ride. Itu aja. Orang bagi kat dia duit RM50,000, tapi dia tak dapat RM50,000 tu. Ini satu orang yang pelik. Dia kata bukan apa berat. Apa yang beratnya? Kerja dia cuma perlu berpuasa, jaga diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, buat amal kebaikan bulan puasa, Allah bagi dia keampunan, tapi tak dapat. Oh, ini pelik. Tak perlulah kita sebut lagi, yang lain-lain lagi banyaklah yang Allah kata, Allah yang Nabi sebutkan, Allah gandakan pahala, yang pahala bulan Ramadan digandakan lebih. Ramadan ni memang special, keistimewaan dia untuk umat Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat tanya dengan Rasulullah, bila Nabi sebut inna a'mara ummati, sesungguhnya umur umat-umatku ini antara 60 wa 70, iaitu di antara 60 ke 70 umur ni. Nabi sebut. Sahabat-sahabat diam masa tu. Nabi kata umur umatku di antara 60 ke 70. Bukan pasti. Maksudnya kalau ada orang yang meninggal lebih awal daripada 60 dan ada orang meninggal lajak daripada 60. Ada. Kan ikutlah Allah bagi kelebihan masing-masing. Ada sebab-sebab dia, ada hikmah. Jadi bila disebut macam tu, sahabat kata, ya Rasulullah, bila Nabi cerita pula kisah tentang orang Bani Israel, orang-orang kaum terdahulu, ada yang berperang, berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
1000 bulan ni dia pergi berjihad jalan Allah. Bukan umur 1000 bulan. Berjihad 1000 bulan. Maksudnya angkat pedang di jalan Allah 1000 bulan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuan pernah dengar kisah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh ni ada orang kata Nabi Nuh, umur Nabi Nuh 950 tahun. Ini umat terdahulu Nabi terdahulu umur panjang-panjang. 950 tahun. Dia kata umur Nabi Nuh. Bukan. Umur Nabi Nuh bukan 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam menyeru umat kepada Allah berdakwah selama 950 tahun. Jadi umur dia lebih Dia nak angkat jadi Nabi umur 40. Jadi lebih lah, kena tambah lagi lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi berapa total dia Ustaz? Tak perlu tahu. Orang kita duk sibuk tahu berapa total. Betul pening kepala. 1000 ke 2000 ke macam mana dak benda tu tak tanya dalam kubur nanti. Hari ni banyak umat menyibukkan diri dengan permasalahan yang bukan satu benda yang wajib untuk dia. Bukan satu benda yang dituntut untuk dia. Hari ni tu umat makin jauh dah nak dekat dengan Allah Ta'ala, nak dekat dengan agama. Lepas tu disibukkan diri dengan perbahasan yang tidak menjadi kewajipan, yang tidak dituntut ke atas dia. Ni yang Allah nak tanya, yang malaikat nak tanya dalam kubur nanti ni, pasal boleh baca Quran ke tidak, kenal Tuhan ke tidak, semayang tahu ke tidak. Yang itu yang kewajipan dia. Tak dibahas hari ni benda yang tak sepatutnya menjadi satu keutamaan bagi dia. Allah kat mana? Tak, kalau Allah tahu Allah kat mana, bukan tambah khusyuk semayang pun. Tak perlu bahas lah benda tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita hari ni fokuskan diri kita dan juga hati kita untuk perkara-perkara yang dituntut, yang terlebih utama untuk kita buat berbanding dengan perkara yang tidak penting. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang berjihad selama 1000 bulan, ada orang berjihad dengan umur yang panjang, dia dapat pegang pedang lama, maksudnya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Sahabat kata kita umur 60 ke 70 standard nak angkat pedang, maksudnya umur berapa? Mungkinlah paling muda 15 dah boleh perang. Masa tu lah nak saing dengan pahala orang-orang terdahulu. Tapi tak jawab. Nabi tak bagi jawapan ikut pandangan Nabi. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap atas hawa nafsu, itu adalah wahyu daripada Allah. Maka bila turun wahyu daripada Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan itu, malam Lailatul Qadar tu, satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau orang buat amal kebaikan pada malam tersebut, dia dapat pahala 1000 bulan. Bukan sepanjang umur dia, satu Lailatul Qadar. Jadi kalau dia daripada sampai umur 60 tahun setiap malam, bermakna boleh bayangkan tuan-tuan berapa ribu bulan kat situ pahala yang diberikan kepada dia. Ini keistimewaan diberi pada siapa? Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Allah pada umat ini, maka subhanallahil azim. Kita kalau buat salah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, tak ada orang kalau kita buat salah dengan orang tu, secara normalnya lah kehidupan masyarakat manusia ni, tuan-tuan buat salah dengan orang, tuan-tuan buat macam-macam dekat dia, buat itu zalim dengan dia. Lepas tu tuan-tuan ibaratkan yang dia kalau buat kenduri dijemput tuan-tuan. Kita boleh brain macam tu ke? Kita boleh bayangkan macam tu ke? Kita dah buat macam-macam kat dia ni. Teruk dah kita ni. Kita tak dengar dia apa semua. Betul kita bayangkan misalnya macam cayalah kita ambil contoh macam mak ayah lah. Dia lawan mak dia. Dia lawan ayah dia. Macam-macam. Pok dia cakap tak mau dengar. Macam betul. Bila pok dia nak bahagi harta, dia mai. Dia harap, dia duk rasa yang pok aku tak akan bagi harta kat aku. Kok mana aku anak dia juga. Padahal mak dia ni, bila dia dah melawan banyak kali sangat sampai dah halau keluar rumah dah. Tapi itu adalah sifat yang lahir daripada hati manusia. Dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala pada kasih sayang. Allah sebut dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadi. Ya ibadi, Allah kata wahai hamba-Ku. Hamba-Ku. Hamba-Ku ini adalah satu panggilan yang mulia, satu panggilan kasih sayang kepada kita. Sebab apa saya katakan panggilan yang mulia? Panggilan itu juga Allah panggil pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya. Siapa nama hamba-Nya kat sini? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil kat siapa ni? Qul ya ibadi, wahai hamba-Ku.
Yang mana? Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas, wahai hamba-Ku yang dah buat dosa, wahai hamba-Ku yang dah buat maksiat, wahai hamba-Ku yang buat kemungkaran, wahai hamba-Ku yang buat silap. Allah panggil hamba lagi, Allah pujuk lagi. Ni yang buat salah ni, yang buat macam-macam ni, yang tak sembahyang, yang buat itu, duduk atas muka bumi Allah, makan rezeki Allah tapi lawan Allah Subhanahu wa taala. Duduk atas muka bumi Allah, makan nikmat Allah tapi langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Duduk atas bumi Allah, minta dengan Allah itu ini, sembahyang pun dia abaikan. Ini orang Allah kata, ya ibadi, wahai yang melampaui batas. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah kata, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah panggil, Allah suruh ni, hai minta ampun, aku nak bagi ampun ni, minta. Jangan tahan diri kau, jangan keras. Kenapa keras sangat sampai tak mau taubat, keras sangat sampai tak mau minta ampun? Dalam hadis sahih disebutkan 2/3 malam rahmat Allah turun ke dunia. Allah seru apa waktu tu? 2/3 malam. Hal min taib, ada tak orang yang nak bertaubat? Hal min mustaghfir, ada tak yang nak minta ampun? Hal min zi hajah. Kerja pukul 8 lagi kena masuk pejabat dah. Hari cuti boleh lah, hari cuti pun tak bangun juga dia. Dah hari cuti lah boleh lepak dengan kawan-kawan. Tunggu 1 April pula, kedai pula 24 jam. Allah nikmatnya. Masjid surau tak kena bayar apa-apa pun. Kan? Kita kata, Ustaz kata kat siapa? Tak, kita kata kat diri sendiri. Kita sendirilah ni. Saya cakap kat diri saya sendiri. Kita kat mana kita letak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita minta macam-macam dengan Allah. Hak kita minta macam-macam. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Ya Allah, mudahkan kerja aku. Ya Allah, macam-macam. Yang kita punya bahagian kita minta macam-macam. Tapi yang hak Allah kita tak tunaikan. Zuhur pukul 3 baru sembahyang. Asar 6.50 sembahyang. Maghrib pukul 8 baru sembahyang. Isyak dah dekat nak subuh baru sembahyang. Lepas tu bila kita minta Allah tak tunaikan, kita pun betul dipikir sorang-sorang. Kenapa Allah tak tunaikan? Allah tak makbul doa aku ke? La ilaha illallah. Itu yang kadang-kadang Allah tengok misalnya ala Sayyidina Ahmad kita ni dah jauh sangat. Itu yang Allah bagi satu jentikan. Jentikan ni adalah ibarat, bukan jentik sungguh, jentikan ibarat saja. Kita kadang-kadang semayang, bukan tak semayang, tapi connection dia tak kuat. Ibarat dia macam mana misalnya ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan ada orang dia ada hajat, dia pun mai surau. Contoh ni, dia kata minta kat JK ke boleh tak lepas mayang isyak buat semayang hajat. Pasal apa? Pasal anak saya nak ambil SPM. Contohlah. Boleh. InsyaAllah lepas isyak kita buat pengumuman. Lepas isyak kan kita buat semayang hajat. Boleh. Dia punya semayang hajat tu lepas isyak. Semayang hajat dia tu lebih khusyuk daripada isyak ni. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sedangkan semayang hak wajib, semayang isyak tu, semayang isyak tu biasa kan. Semayang hajat tu, dia selagi sujud lah tu, kalau tak bangun orang dah panggil ambulan lah. Kalau lama sangat tak bangun, silat-silat berlubang kapet, dia tekan kepala tu sungguh minta dengan Allah Ta'ala. Dok pasal bersungguh, nak kata bersungguhnya. Macam kita hari ni lalu depan rumah orang, kita pergi rumah dia, kita berdiri depan rumah dia, Assalamualaikum, balik. Esok lalu okay. Hari-hari kita buat 5 kali sehari. Lalu depan rumah dia berdiri, Assalamualaikum, balik. Assalamualaikum, balik. Macam tu lah 5 hari ibarat dia. Orang tu kata sombongnya, hang mai rumah aku. Mana ada aku mai, aku datang. Satu hari 5 kali aku datang. Satu hari, pagi aku mai, tengah hari mai, petang mai, aku mai. Aku bagi salam lagi. Hang bagi salam, aku tak jawab lagi, hang balik lah. Dia just bagi salam. Dia tak ada connection dengan orang dalam rumah. Dia tak ada hubungan dengan orang dalam rumah. Salam ala Sayyidina Ahmad. Tapi cuba kalau satu hari tu dia ada barang yang dia nak daripada tuan rumah tu, dia bagi salam, dia balik terus ya? Tak. Assalamualaikum, apa khabar? Lama dah ke? Sihat tak? Saya nak ambil barang ni. Dia tunggu lama sikit. Tuan-tuan faham tak kiasan saya ni? Ibarat dia macam tu lah. Jangan pula fikir rumah siapa? Bukan. Jauh pun penat saya cakap tu kan. Maksud ibarat dia tu hari ni kita semayang, angkat tangan tapi connection tak ada.
Tapi kalau time ada barang, ya Allah, merayu sungguh. Hari tak ada apa-apa yang kita rasa, doa juga, ya Allah, Allah maafir li dhunubi. Allah, Allah, Allah. Terbendung Ustaz. Teringat tadi kereta kunci dah. Kunci dah, sambung balik, Allah Ustaz. Dia macam tu lah, dia lebih kurang kan lah. Jadi dia punya tu tak apa kuat. Jadi tu yang kadang-kadang datang satu jentikan-jentikan tu. Jentikan yang buat kita jatuh untuk kita ingat balik, selama ni aku cuma main-main bagi salam macam tu ya. Tak berhenti. Tu tak sakit Ustaz. Bila sakit tu, Allah, yang tu. Yang tu yang dia nak tu. Masalah anak Sayyidina Muhammad, Allah nak rintihan kita kepada dia tu. Allah nak sampai kita sebut ya Allah tu. Hari ni pun sebut ya Allah juga, tapi dia punya ya Allah dia tu tak berapa pure macam mana dia ketika mana tengah diuji. Bila tengah diuji tu, ya Allah, ya Allah. Imam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab tu orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dalam hubungan dia tengah kuat dengan Allah Ta'ala, dia sedang seru nama Allah dengan kalimah ya Allah. Mulut belum lafaz doa yang dia nak, hanya ya Allah, Allah tunaikan segala hajat dia. Sebab kadang-kadang tak termampu. Ada orang tu dia malu sangat dengan Allah Ta'ala, dosa banyak, dia Allah bagi dia minta taubat, lepas 2-3 bulan dia buat lagi. Lepas tu dia buat lagi. Akhirnya malam tu dia bangun, dia angkat tangan dengan Allah, dia sembahyang 2 rakaat, dia pun dah tak mampu keluar daripada mulut dia. Yang mampu keluar, ya Allah, aku dah penat ya Allah, aku penat dengan ujian ni. Tapi tak mampu nak keluar dia, ya Allah. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Allah tahu apa yang ada di sebalik hatinya. Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad sebutkan dalam syairnya, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai hamba, wahai Tuhanku, wahai rajaku, kau tahu apa dalam hatiku ni. Ada kadang-kadang hamba-hamba Allah bila bangun tengah malam, bila dia nak berdoa, tapi lidahnya tak mampu nak terkata. Ketika itu mengalir air mata dia. Jangan tahan air mata. Air mata itu ibarat, itulah dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala di saat lidah dia terkelu, tak mampu berkata apa-apa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita nak dapatkan kemanisan, kelazatan dan halawatul iman, kemanisan ibadat dalam bulan Ramadan yang kita nak masuk ni. Jadi kita kena minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hari ni alhamdulillah ulang kaji dah khamsun, minta maaf, kita ulang kaji dah. Bila puasa ni apa nak kena jaga, apa dia, banyak orang kan dia bulan puasa, dan saya sendiri pun saya ada mengajar juga fiqh. Jadi kadang-kadang dapat soalan dekat WhatsApp, Ustaz nak tanya sikit, apa hukum gosok gigi bulan puasa? Dia still akan berulang soalan gosok gigi tu. Apa hukum insulin bulan puasa? Apa hukum cuci buah pinggang bulan puasa? Apa hukum gini? Yang itu yang hukum fiqhnya lah. Ramai orang ulang kaji alhamdulillah. Tapi tak ramai orang nak ulang kaji hukum-hukum yang berkaitan dengan tasawufnya bulan puasa ni, tasawufnya Ramadan ni. Iaitu dalam hadis-hadis Nabi ada sebut juga, khamsun yufattirna as-saim. Kata Nabi, 5 perkara yang membatalkan puasa, bukan batal macam batal sah tu. 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Dia puasa dapat lapar dengan dahaga je, pahala tak dapat. Nabi dah sebut dah. Tapi kita lupa ulang kaji hak ni kadang-kadang. Apa dia? Al-kadhibah, al-ghibah, minta maaf. 5 perkara tu, riba, iaitu mengumpat bulan puasa. Bulan puasa tu Allah buat hikmah yang dahsyat dah. Tak lakap cakap dah. Bukan bulan puasa tu Allah penat. So baca Quran, Allah saya malam boleh nak, siang ni ya Allah tak tahu, hari ni dia panas lik-lik ni kata. Hangat sungguh ni kata. Tak ada nak baca lah. Tapi kalau saya membab orang, ya macam mana? Larat selalu dia. Kan kalau nak kata kat orang semua boleh pula. Wah, lidah boleh cakap. Allah buat hikmah dia cantik dah. Mulut orang bercakap, mulut orang puasa ni, mulut dia kan bau sikit. Tak percaya nanti 3 Ramadan dan tepi depan orang puasa suruh dia buat ha sekali tengok. Kalau rasa tak percaya lah kan. Mulut kan bau sikit pasal dia tak makan sama semua. Hikmah dia supaya jangan banyak cakap benda tak baik ya. Hikmah dia tu. Dan kita berzikir seorang-seorang ya. Tapi tak Masalah Rahmat sebut hak orang. Kadang-kadang orang kita bab mengumpat ni, dia punya terror dia, bab mengumpat tu. Dia duk rasa dia tak mengumpat. Tak, saya ni bukan nak mengumpat lah kan. Tapi benar sungguh ni. Hak sungguh tu mengumpat tu. Hak tak sungguh fitnah. Masalah anak Sayyidina Muhammad, elakkan. Kita Masalah Rahmat sangka buruk dengan orang. Su'uzon.
bi khalqillah, su'udzan billah wa bi khalqillah. Sangka buruk dengan Allah dan sangka buruk dengan makhluk Allah, ini cukup bahaya. Sangka buruk dengan Allah bahaya, boleh bawa kepada rosak akidah. Masuk sangka buruk dengan makhluk Allah. Nampak orang tu main masjid bulan puasa, tak pernah main pun. Bulan puasa tu main surau. Yang menunjuk. Jangan. Oh, main dah ni pakai sebab besar saja nak tayang. Tuan-tuan tahu tak, Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu orang ulama besar ni. Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama, abid, orang alim, kuat ibadat. Nama ni disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan apa? Pernah sekali 5 bulan aku tak dapat bangun semayang malam. 5 bulan. Ni orang kuat ibadat, ni bukan macam kita je ni. 5 orang kata tak pernah tinggal semayang malam, tahajud, qiyamul lail. 5 bulan aku tak dapat bangun malam untuk buat qiyamul lail. Kerana satu dosa aku buat. Apakah dosa tersebut? Satu hari tu aku masuk masjid, nampak ada pemuda menangis. Timbul dalam hatiku, aku katakan pemuda sedang menunjuk-nunjuk. Maka azab dosa Allah bagi 5 bulan tak dapat bangun qiyamul lail, 5 bulan tak dapat beramal ibadat. Jadi kita kalau rasa berat nak buat ibadat, berat nak beramal, muhasabah dia apa dia? Muhasabah dia, ya Allah, banyaknya dosa aku sampai terhalang untuk buat ibadat. Itulah muhasabah kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia bila orang tanya, banyak beratnya apa? Tak dapat buat amal ibadat Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia dalam hati dia, kenapa tak dapat bangun pagi tadi? Kenapa tak dapat beli surau? Kenapa tak bangun qiyamul lail pagi tadi? Semalam kerja banyak. Disalahkan yang tu lah. Semalam kerja banyak. Semalam anak saya ni duduk beragam tak mau tidur. Anak dia kena. Dia adalah hak penyegan dia, hak balot liat dia. Tapi anak dia kena. Anak saya semalam beragam tak mau tidur pula, dia kata. Dia apalah, betul lah asbab dia. Tapi hakikat dia, subhanallah ta'ala, satu orang datang berjumpa dengan Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Wahai Syekh, aku ni buat dosa banyak, tapi Allah tak azab aku pun. Dia bukan tanya macam nak petikai, tuan-tuan. Dia bukan petikai, dia macam inilah dia dengan dalam proses nak berubah lah. Orang kata kalau buat dosa kena azab, aku tak kena apa pun. Syekh kata, adakah kau bangun setiap malam semayang malam? Tak, dia kata semayang malam apa? Semayang pun aku tak semayang. Subuh, zuhur, asar semua dia kata aku tak semayang. Jangan kita semayang malam. Itulah azab dia. Apa pula azab dia? Apakah azab yang lebih besar bila Allah tak berpandang muka kau? Allah tak izinkan kau untuk bangun menyembahnya. Allah tak izinkan kau untuk sembahyang 5 waktu. Jangan sampai Allah cop seseorang itu sebagai ahli maksiat, maka ketika itu orang itu tak dapat berubah lagi sampai bila-bila. Wal'iyadzubillah. Tapi rahmat Allah itu luas. Lagi mana ada usaha, kita ni bersyukur. Bila mana ada buat salah, timbul dalam hati, ya Allah, kenapa aku buat? Itu iman. Jaga. Jangan yang tu hilang. Hari ni ada orang bila dibuat buat benda, dia ada rasa, kenapa aku buat macam ni? Itu iman. Mahal tu. Iman tu subhanallah, payah nak cari tu. Dia tak akan dapat sebarangan. Kau kena ikhtiar, kena usaha. Allah bagi nikmat iman tu, ada rasa salah. Tapi jangan sampai bila dibuat tu benda, dia tak rasa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Orang ini dicabut keimanan, dicabut hidayah daripada hatinya, dicabut rasa insaf daripada hatinya, maka orang ini susah. Tapi tidak mustahil bagi Allah, tapi susah, berat benda tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 perkara yang saya sebutkan tadi antaranya adalah mengumpat. Termasuk juga adalah mencaci maki ataupun mencarut. Dan juga termasuk juga adalah an-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat ni hati-hati. Kita ni tak kira umur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kan, tak kisahlah umur, daripada anak-anak sampai ke abang-abang sampai ke ayah-ayah, mata kadang-kadang liar lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak semua, tapi kalau main dengan mata ni, Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata pengkhianat, Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Kadang-kadang kita ni Allah serban warak dah. Kan nampak orang lalu, nampak tak perempuan tak aurat lalu, kadang-kadang tu kita tak tengok, kita bukan macam melahap sangat tengok. Taklah sampai tahap gitu. Serban panjang ni, kok panjang ni, serban besar ni, tak gamuk nak tengok macam tu. Tapi orang panggil mata pengkhianat seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran ni, macam mana? Dia tengok dalam keadaan orang tak tahu. Orang kata sikit-sikit je. Kan tengok sembang tu, tengok sikit itu. Siapa tu? Macam tu. Anak siapa tu? Dia memang pakai macam tu kan. Astaghfirullahaladzim. Sambil pati tu, sambil sifar tu. Itu orang dipanggil ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata pengkhianat. Mungkin manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahui dia sedang memandang apa. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati.
Hati-hati bab ni tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya bukan menegur, saya bukan tengah nak ajar, tak. Saya ajak sama-sama pasal kita tahu kita lemah. Maksud saya cakap pun, kadang-kadang kita Ustaz Muhammad, saya amalkan daripada saya mengaji pondok dulu. Benda saya mengaji tahfiz, ustaz saya kata hang jangan tanggal kopiah. Satu je poin dia. Kopiah ni dia kata sunnah Nabi satu hal. Satu lagi kopiah ni insya-Allah dapat selamatkan hang daripada buat benda tak baik. Mana ada orang pakai kopiah masuk kelab dandut tuan-tuan? Tak ada orang pakai kopiah masuk kelab malam. Nak masuk kedai nombor ekor pun tak gamak dah. Nak lalu dia pakai kopiah, lalu depan kedai nombor ekor pun dia segan. Ni menyelamatkan dia. Orang kata kelebihan sunnah Nabi SAW ni. Dia takkan tuan-tuan nak buat pangan tak senonoh. Tu orang kata masalah anak Sayyidina Muhammad, bila benda melibatkan sunnah Nabi ni ada hikmah-hikmah dia. Jadi kita tahu kita lemah. Kita Sayyidina Muhammad, kita orang muda. Saya pernah naik kereta, bawa kereta, itu ada kereta cucuk belakang. Kita bab tu paling tercabar. Bila kereta cucuk belakang, kita rasa kita laju dah. Lepas tu dia pula tak sabar, depan ada kereta. Jadi Sayyidina Muhammad bila dia motor kata, kita bini kat sebelah, isteri kat sebelah. Dia cucuk, lepas tu dia cucuk rapat. Lepas tu dia potong tajam gitu. Saya buka kopiah. Isteri saya kata, bang pakai kopiah balik? Okey pakai. Buka kopiah nak buat benda tak senonoh lah tu kan. Bila buka kopiah tu tak loh. Itulah kita, maksudnya lemah. Tapi bila pakai tu, nanti orang nampak orang ambil gambar. Satu orang tok lebay tengah kejar kereta orang. Berita pun jahat juga. Berita dia tak sebut individu. Dia kalau main bab agama ni tok lebay. Letak khalwat je budak pondok. Page depan tu budak tahfiz. Tu media. Jahat. Terus terang cakap lah. Nak menjatuhkan agama ke macam mana? Kadang-kadang bab-bab tu dia kalau page depan keluar yang tu. Kalau orang lain individu. Seorang pelajar. Tapi kalau bab ni macam tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tu saya kata benda ni kadang melibatkan. Tu kalau kopiah saja. Kalau buh jubah semua, Allah Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beratlah kita katakan kita buat satu pahala sunnah, digandakan pahala sunnah itu sebanyak 70 kali ganda, dalam riwayat kata 100 kali ganda. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita kejar sungguh-sungguh benda ni. Tapi jangan tunggu Ramadan nak buat. Jangan tunggu Ramadan. Allah sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada amal baik, bersegeralah kamu kepada maghfirah, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Maksudnya cepat-cepat pergi buat, jangan tangguh-tangguh. Tapi istajalah, jangan kelang kabut, jangan kelang kalibut. Bersegera tapi jangan kelang kabut. Maksud bersegera dan kelang kabut ni macam mana? Ikut step dia. Bersegera, saya berazam, saya tak mau dah tinggal tahajud, saya nak maintain tahajud, saya nak buat tahajud, tak nak terus, tak mau tinggal setiap malam 2 rakaat. Masya Allah, bagus. Bila nak start tu? 2023. 2022 baru bulan 3 bang. 2023 jauh sangat tu. Kan? Jadi orang kata jangan orang kata tangguh-tangguh. Buat segera. Teruskan, malam ni terus start. Macam tu. Tapi yang kata kelang kabut tadi tu, ikut step dia. Jangan malam ni bangun, terus malam ni orang lain buat 2, dia terus nak ikut ulama-ulama Imam Syafi'i semua, malam tu buat 100 rakaat. Ustaz, salah. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Tapi saya takut itulah malam pertama dan terakhir dia. Pakai esok pakai tak buat dah. Bini kata, bang semalam sangat rakaat, hari ni tak buat dah. Aku buat sebulan punya ni dah. Jangan kalau kena tu. Jangan kelang kabut, dia akan cepat bosan. Ulama buat step yang buat 100 rakaat tu dimula dengan 2 juga. Kita jangan kelang kabut. Bila kena kelang kabut, takut dia akan cepat bosan. Misalnya ala Sayyidina Muhammad, ikut step by step. Misalnya ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita masuk Ramadan ni, nak kerja, maksud saya jangan tangguh tu apa. Jadi kita mula, sekarang ada masa lagi ni, buat, terus buat. Takut bila masuk Ramadan tu kita baru nak kelang kabut, takut dia jadi berat. Bila jadi berat tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rugilah kita. Kita tak tahu Ramadan akan datang, kita sempat jumpa lagi ke tidak. Banyak orang kawan-kawan kita yang tahun lepas Ramadan sekali dengan kita, tahun ni dah tak ada dah. Dan kita pun belum tentu lagi, ni ada masa beberapa hari lagi ni, belum tentu kita jumpa Ramadan. Kalau Allah nak ambil kita, tu kuasa Allah. Tapi kita minta, ya Allah, berilah peluang untuk aku jumpa Ramadan. Berilah peluang untuk aku ini mendapat pembebasan daripada api neraka. Berilah aku peluang agar aku ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan
bulan yang disebutkan diampunkan dosa, seperti mana hadis yang kita bacakan di awal-awal tadi, iaitu man shama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, iaitu siapa yang mendirikan puasa ataupun yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga keinsafan dan penuh pengharapan pada Allah, diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Diampunkan dosa yang telah lalu. Ada juga yang tak diampunkan, maka orang ini dapat kecelakaan. Nabi pernah sekali naik dalam atas naik mimbar, Nabi sebut celakalah banyak 3 kali. Maka ditanyakan pada Rasulullah, kenapa Rasulullah kau sebut celaka? Nabi kata, malaikat Jibril mengatakan pada aku, siapa yang mendapat mak ayah yang sudah tua, yang ada mak ayah yang ada mak ayah telah lanjut usia, tapi dia tak dapat masuk syurga dan tak dapat keampunan Allah, orang ini celaka. Sedangkan menjaga dan mak ayah itu adalah peluang paling senang untuk masuk syurga Allah. Dan yang kedua, iaitu orang yang berjumpa dengan Ramadan, berlalu Ramadan atasnya, tapi tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita, dapat beramal sama-sama, diampunkan dosa insya-Allah taala. Terkasar bahasa, kurang sopan, kurang. Wassalamualaikum.